Alhamdulillah, amma ba'. Terima kasih kepada Al-Fadhil pengurusi majlis Ustaz Wafiq dan hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini. Bersama-sama dengan saya di atas pentas seperti mana yang telah diperkenalkan oleh Al-Fadhil Ustaz Wafiq tadi, kita ada yang berbahagia Dr. Abdullah Yassin, kita ada Dr. Akram, kita ada Dr. Saidul Amin, dan kita ada yang berbahagia Datuk Dr. Johari bin Mat. Yang mana mereka ini tidak lagi perlu untuk diperkenalkan, khususnya di negeri Perlis kita. Dan untuk memulakan pentas sembang santai kita pada malam ini, tanpa melengahkan masa, bagi terus kepada topik perbincangan kita yang mana berkaitan dengan syariat Islam dalam menjaga alam. Saya rasa topik ini sangat penting kerana baru-baru ini negara dikejutkan dengan peristiwa besar yang berlaku di Johor, yang juga berkait dengan bencana alam yang mengakibatkan pencemaran sisa toksik. Kesan daripada apa yang berlaku itu menimbulkan kekacauan dan juga huru-hara sehingga penutupan sekolah dan sebagainya. Dan kita tak nafikan penjagaan alam sekitar, mesra alam sangat dekat dengan syariat dan sangat sesuai. Keempat-empat tokoh ini dijemput untuk sama-sama kita berbincang dan mengambil manfaat. Sebelum daripada kita mulakan tadi, berlaku sedikit perbezaan pandangan di kalangan para tokoh ni, siapa yang nak mula dulu. Tapi alhamdulillah, kerana kita nak ta'awun, kita bekerjasama dalam perkara yang kita perselisihi, kita mula dengan sebelah kanan. Sebelah kanan saya selesai satu khilaf. Khilaf yang kedua, di sebelah kanan ada dua orang. Siapa pula yang akan memulakan? Sekali lagi para ulama berbeza pandangan. Akhirnya kita telah rajihkan pandangan mengambil hadis Nabi bermula dengan yang lebih akbar sinnan, iaitu yang lebih berusia. Alhamdulillah, kita mendapat qaul mu'tamad, iaitu dimulakan dengan Dr. Abdullah dululah, dari sudut senioritinya dan juga dari sudut sebelah kanan. Khilaf dapat diselesaikan dengan harmoni. Jadi untuk kita nak mulakan perbincangan pada malam ini, saya nak ajukan terus soalan kepada yang berbahagia doktor. Dalam Al-Quran, sumber syariat tidak dapat lari daripada kita mengambil Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menyatakan dengan jelas dan tegas dalam surah Ar-Rum ayat 41, dan memang pengkhususan doktor adalah orang yang sangat dekat dengan bidang Al-Quran. Kesan daripada kerosakan alam dan apa yang berlaku di atas muka bumi ini adalah hasil daripada kerja tangan-tangan kamu sendiri. Mungkin apa yang dinyatakan oleh Al-Quran itu dapat diulas sedikit dengan apa yang kita bincangkan, syariat menjaga alam. Dipersilakan yang berbahagia doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Al-Fadhil Ustaz yang lebih dikenal dengan Melaya, Ahmad Melaya. Masya Allah. Tak banyak beza beliau dengan saya sendiri. Saya walaupun tinggal di Malaysia, saya tinggal di kampung Malaysia, Sungai Besi. Sampai banyak orang jealous, oh Ustaz lebih Malaysia dari saya, katanya orang Malaysia sini. Hadirin dan hadirat, baru-baru ini Ustaz ditanya, Ustaz tak balik ke untuk mengundi Pilpres, pilihan presiden? Saya bilang, saya sudah jadi orang Malaysia. Sampai tahun 80,
15 tahun kemudian 1995 saya dan keluarga sudah dianugerahkan kewarganegaraan Malaysia. Jadi Abdullah Yassin bukan pendatang lagi. Apalagi disambung pendatang haram pula. Walaupun ada juga orang tak begitu suka sebab ketegasan kita khasnya dalam persoalan akidah, syirik, khurafat, bid'ah kita sangat anti. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang ditanyakan oleh pengerusi tadi, kita sedang memperkatakan tentang maqasid syar'iyah. Saya sudah dengar pagi tadi kuliah duha oleh Ustaz Dr. Datuk Jo tentang kewajiban kita menjaga agama. Dan beliau juga telah awali dengan mukaddimah menjelaskan apa itu maqasid syar'iyah. Bapa-bapa dan ibu-ibu juga telah mendengar tadi kuliah di antara Maghrib dengan Isya. Sahibus Samaha Dr. Maza banyak bercakap tentang siasat maqasid syar'iyah. Sedikit saya ingin jelaskan bapa-bapa dan ibu-ibu bahawa semua agama yang turun dari langit prinsipnya dua saja. Prinsipnya dua saja, yaitu akidah dan syariah. Itu sebabnya semua rasul membawa dua kalimah syahadat. Syahadat pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Dan syahadat kedua, penyaksian mereka bahawa Rasul adalah utusan Allah. Semua kita tahu bahawa syarat amal diterima oleh Allah ada dua. Pertama, awak mesti beramal lillahi ta'ala, itu akidah. Dan yang kedua, syaratnya ketika beramal atau beribadat pada Allah mesti ikut cara Rasulullah. Akidah ditandakan oleh asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan isyarat di dalam wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu adalah syariat. Semua Rasul membawa dua kalimah syahadat. Hanya saja perbezaannya, syahadat pertama, asyhadu an la ilaha illallah, serupa dengan semua Rasul membawa akidah yang sama, asyhadu an la ilaha illallah, sebab yang disembah adalah Tuhan yang sama. Tetapi syahadat yang kedua, setiap umat mesti mention dan sebutkan nama Rasul masing-masing. Sebab cara mereka menyembah Allah mesti ikut cara yang telah ditetapkan oleh Rasul mereka. Umat Nabi Nuh sambung wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Mustahil mereka akan sebut Muhammad sebab Nabi Muhammad belum lahir. Oleh sebab itu umat Nuh ketika beribadat pada Allah mesti ikut cara yang diajar oleh Nabi Nuh. 1000 tahun kemudian datang Nabi Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah tetap sama sebab yang disembah tepat Tuhan yang sama. Sedangkan cara umat Ibrahim menyembah mesti ikut cara Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu syahadat kedua umat Ibrahim, wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Begitulah seterusnya, wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Bagi umat Musa, wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Dan umat akhir zaman, asyhadu an la ilaha illallah tetap sama, asyhadu an la ilaha illallah, dan kita syahadat kedua mesti menyebut nama Muhammad Rasulullah.
Saya tidak hubung kaitkan mengapa malam ini kita sebut maqasid syar'iyah. Dia ada kaitannya dengan syariat. Syariat iaitu amalan. Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Kita tidak bahas masalah akidah. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi tiap-tiap rasul umatnya dibebankan dengan syariat yang dibawa oleh rasul masing-masing. Itu sebabnya sekali lagi akidah sama, tidak berubah. Rukun iman yang 6 itu bermula dari iman pada Allah, iman pada Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat dan takdir. Semua umat para nabi adalah sama akidahnya, sedangkan syariatnya berbeda. Allah Subhanahu wa taala sesuaikan syariat setiap umat sesuai dengan kondisi atau keadaan umat itu. Itu sebabnya umat anak cucu Adam, pada zaman Adam, syariat yang berlaku ketika itu boleh kahwin adik-beradik. Asalkan jangan adik-beradik kembar. Kalau ditanya mengapa? Karena itu yang sesuai untuk zaman itu. Betul tak? Semua manusia zaman itu berasal dari ibu bapa Adam dan Hawa. Setelah berkembang, akhirnya haram adik-beradik kahwin. Ini sebagai contoh bahawa syariat senantiasa disesuaikan dengan kondisi atau keadaan masing-masing umat. Maqasid syariah yang sedang kita bincang hari ini, dia adalah satu subjek yang sangat-sangat mustahak. Orang yang apabila tidak faham maqasid syariah, dia akan jadi orang yang ekstrim, dia akan jadi orang yang kaku dalam beragama. Apa yang pernah saya baca, maqasid syariah ini dia muncul pada kurun yang ketiga. Dipelopori oleh Imam Al-Juhani, kemudian oleh Imam Al-Ghazali, kemudian disistematikkan oleh Imam Asy-Syatibi yang bermazhab Maliki, yang berasal dari Cordoba, Spanyol, sampai hari ini. Maknanya 3 kurun pertama itu tidak ada istilah subjek maqasid syariah. Nanti barangkali rakan-rakan akan menyebut lebih jelas lagi. Kalau pagi tadi saya dengar Ustaz Jo sudah menjelaskan tentang hifzuddin, bagaimana kita memelihara agama. Demi menjaga agama, ada beberapa perkara-perkara yang haram, maka dibolehkan. Ini sebagaimana yang dijelaskan tadi, kalau tidak salah oleh Sahibus Samahah, walaupun mengumpat itu haram, ada kalanya mengumpat menceritakan keaiban seseorang, hukumnya boleh. Dia ada kaitan dengan maqasid syariah. Hanya saja sebagai ringkasnya, maqasid syariah dia lebih menjurus kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah dipahami dengan pemahaman yang luas. Jangan sempit. Dengan pemahaman yang luas, jangan sempit. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, knowledge, ilmu sangat mustahak. Ilmu sangat mustahak dalam beragama. Terutama ilmu yang berkaitan dengan agama. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan agar orang tersebut jadi orang baik-baik, niscaya Allah dorong dia agar dia memahami agama. Memahami agama sangat mustahak. Antara lain, lebih-lebih pada hari ini, maqasid syariah sangat mustahak. Maqasid syariah membawa makna
perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia dunia dan akhirat. Ustaz ulang sekali lagi, maqasid syariah, maqasid dari kata maksad atau tujuan syariah. Untuk apa syariat itu dibebankan ke atas kita? Jawabnya tidak lain dan tidak bukan supaya kita boleh mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kita ditaklif, kita dibebankan dengan buat suruhan dan jauhi larangan. Itu sebabnya ayat yang diminta supaya saya ulas sedikit tadi, ayat 41 dari surat Ar-Rum, kalau tak salah, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kebinasaan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ini dikaitkan dengan apa yang terjadi di Pasir Gudang baru-baru ini. Banyak yang keracunan, malah ada yang meninggal disebabkan oleh serakah dan tamaknya manusia. Hadirin dan hadirat, kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, kita mesti patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat sama ada pada diri sendiri atau kepada orang lain. La darara wa la dirar. Ini di antara kaedah dalam usulul fiqh yang juga termasuk pembahasan maqasid syar'iyah. Tidak boleh awak memudaratkan diri awak, juga awak tidak boleh memudaratkan orang lain. Atas sebab itu juga terdapat di dalam salah satu kaedah usulul fiqh juga di bawah naungan maqasid syar'iyah, al-mahzurat tubih ad-darurat tubihul mahzurat. Bila dah sampai ke peringkat darurat atau emergency, apa yang tak boleh hukumnya jadi boleh. Sebagaimana kita sama-sama maklum, maqasid syar'iyah ada daruriyat, iaitu perkara yang mesti ada pada setiap orang. Kalau tidak ada perkara itu, orang tersebut akan binasa. Itu namanya daruriyat. Yang kedua namanya hajiyat, yang kita berhajat kepadanya. Dan yang ketiga namanya tahsinat. Itu boleh ada dan boleh tidak. Dia hanya sebagai pelengkap sahaja. Oleh sebab itu, ringkasnya, apabila sampai ke peringkat darurat atau daruriyat, dan daruriyat pula ada 5 jenis. Ada yang berkaitan dengan agama, ada yang berkaitan dengan diri, ada yang berkaitan dengan harta, ada yang berkaitan dengan akal, yang keempat yang berkaitan dengan harta, yang kelima yang berkaitan dengan nasab atau keturunan. Kelima perkara tersebut, iaitu agama, diri, akal, yang keempat nasab, keturunan, dan yang kelima harta. Untuk mewujudkan yang 5 ini, kita boleh langgar apa yang pada asalnya tak boleh. Contoh, diri boleh mati bila tak makan sesuatu, sedangkan yang halal tidak wujud. Maka makan bangkai boleh, maka makan daging khinzir juga boleh. Ini yang dipanggil dengan ad-darurat tubihul mahzurat. Bila dah sampai ke peringkat darurat, bahaya kepada diri, maka yang tak boleh juga hukumnya jadi boleh. Jadi berbalik kepada ayat yang diminta agar saya bahas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kebinasaan di bumi dan di laut
disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ini memberi makna manusia apabila tidak mau terikat dengan kehendak agama, banyak buat maksiat, maka bencana akan muncul di dunia dan di akhirat. Dan ini ada kaitannya dengan ayat yang ke-69 dari surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai imbangan dari ayat tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Coba dengar baik-baik terjemahan ayat. Andai kata penduduk suatu negeri itu beriman lagi bertakwa, niscaya Allah akan turunkan keberkatan dari langit dan Allah akan munculkan keberkatan dari bumi. Saya ulang sekali lagi. Apabila penduduk satu-satu negeri itu beriman lagi bertakwa, niscaya penduduk negeri itu akan Allah anugerahkan keberkatan dari langit, yaitu turunnya hujan. Dan dengan turunnya hujan muncul keberkatan dari bumi, yaitu tumbuh tanam-tanaman dengan subur. Ini kata ulama tafsir. Mafhum mukhalafah, yaitu pemahaman tersirat dari ayat itu. Andai kata penduduk satu negeri itu tidak beriman dan tidak bertakwa, niscaya Allah akan halang keberkatan dari langit dan Allah akan halang keberkatan dari bumi. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya hujan, dengan tidaknya ada tanam-tanaman, bukan hanya manusia akan mati, binatang dan tanaman pun juga akan mati. Oleh sebab itu, kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, iman dan takwa adalah menjadi syarat utama. Saya kira untuk pusingan pertama cukup sampai di sini dulu. Minta maaf kalau orang tua ini agak terpanjang sedikit. Maklumlah dah tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada doktor. Ini masalah menjadi moderator yang paling mudah. Sebab kita orang Melayu ni memang diajar, bila orang berusia bercakap, jangan potong. Jadi saya tak boleh potong empat-empat ni, saya akan bagi bercakap sehinggalah berhenti dengan sendirinya. Seterusnya saya nak pergi kepada gandengan sebelah, Dr. Akram. Sangat jelas apa yang diulas dan disebut oleh Fadilatul Doktor Johari tadi, Abdullah Yasir, Dr. Abdullah, tentang Islam sangat tegas soal alam ini. Cuma masalahnya apabila kita pergi kepada wakil ataupun realitinya. Kalau kita tengok dunia barat, rumah sembelihannya sangat terbaik. Dari sudut kebersihannya, dari sudut dia menjaga ihsannya. Demikian juga dari sudut persekitaran, alam sekitarnya. Kita boleh pergi ke dunia barat untuk melihat bagaimana alam itu dilayan dengan cukup baik. Munculnya NGO seperti WWF, bukan yang Gusti tu, yang World Wildlife ni, kehidupan alam, kehidupan tentang binatang ini juga dijuarai oleh orang bukan Islam. Soalannya, realitinya tidak sama seperti teori apa yang kita bahaskan. Mungkin doktor boleh bagi pandangan tentang apa yang berlaku ini dan dapat kita jadikan satu perubahan untuk kita. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi majlis, moderator kita pada malam ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idza syi'ta. Barisan panel yang dihormati semua, otai-otai semua tu. Yang paling tak otai saya lah, kan? Menumpang kehebatan orang-orang yang orang lama, orang baru. Alhamdulillah, dalam nak respon kepada apa yang Ustaz Mat Melaya sebut pada malam ini, berkaitan kenapa ada perbezaan dari sudut teorinya. Islam itu sangat indah, sangat hebat, tetapi bila datang di peringkat praktikalnya ataupun wakil dia,
tak jadi macam tu. Okey. Dalam konteks masalih ataupun maslahah ataupun dalam konteks maqasid syar'iyyah, bukan makasid lah. Kalau makasid ni berhenti, dia tak ni. Maqasid ini dia berjalan seiring dengan kehidupan manusia itu. Kalau makasid itu dia macam ayak duk apa ni, berhentilah, tak pergi ke mana tu. Jadi dia akan busuk dan akan rosak. Ayat yang selalu dikaitkan dengan maqasid syar'iyyah ialah ayat dalam surah Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali membawa rahmat kepada seluruh alam. Imam Syatibi, sebagaimana yang Dr. Abdullah Yassin sebut tadi, antara orang yang ataupun antara ulama yang sangat hebat dalam dalam ilmu maqasid ataupun bidang maqasid syar'iyyah ini. Dia kata ayat ini menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahawa syarak itu ditegakkan di atas maslahah. Semuanya di atas maslahah. Maslahah apa? Maslahah manusia. Sebab manusialah yang akan hidup di atas muka bumi ini. Manusialah yang akan mentadbir urus muka bumi ini. So segala apa yang ada di atas muka bumi ini disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Jadi manusialah yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus keseluruhan urusan hidup dia. Sama ada yang berkaitan dengan daruriyat, sama ada yang berkaitan dengan hajiat, ataupun sama ada yang berkaitan dengan tahsiniyat. Kalau dalam kelas lah, nak mudah sebab malam kita sembang santai. Dalam kelas nak analogikan daruriyat, hajiat, tahsiniyat ni macam mana? Senang. Kita nak jelaskan. Macam kita bawa kereta lah. Bawa kereta. Sebiji kereta itu yang mana yang tidak kena ada. Kalau tak ada benda itu, tak panggil kereta. Apa dia? Enjin lah. Kan? Kalau kereta kita tak mau enjin, nak tolak kereta, tak payah bawa kereta lah. Kan? Tolak gerek lah kita kata, bicycle lah. Jadi enjin itu merupakan perkara daruri bagi sebuah kereta. Tak ada enjin, tak boleh. Tak nak panggil kereta. Manakala hajiat pula, dia macam, sebab hajiat ini kalau tak ada, dia mendatangkan kepayahan dalam hidup. So payah, bila kita bawa kereta, apa yang payah? Kalau tak ada itu payah nak bawa kereta. Boleh bawa, tapi payah. Seat lah. Seat kereta. Kan? Seat kereta. Boleh bawa kereta? Boleh. Bersila boleh. Kan? Ataupun aircon lah, kita kata aircon sekarang ni, musim-musim panas adalah. Di Perlis ni, aircon. Aircon lah. Tak ada aircon, dia tak sedap bawa. Kan? Panas dan sebagainya. Ganggu fokus dan sebagainya. Itu hajiat. Makalah tahsiniyat, ini perkara bermewah-mewah. Kita kata kepentingan mewah. Sport rim, apa lagi? Audio, video, karaoke dalam ni kan. Semua itu tahsiniyat ya. Tapi keseluruhan itu diletakkan oleh syarak untuk maslahat manusia. Kan? Jadi kita boleh nampaklah bahawa apa saja, sebab bila Imam Syatibi rahimahullah dia sebut bahawa berdasarkan ayat ini yang mengatakan bahawa keseluruhan isi kandungan syarak itu ditegakkan di atas kemaslahatan. Maksudnya apa saja yang disebut oleh Rasulullah SAW, apa saja yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan semuanya untuk kebaikan manusia, untuk kesejahteraan manusia, untuk keamanan manusia, untuk kestabilan hidup manusia. So, semua itu membawa rahmat. Itu hakikat yang pertama kita nak sebab kita bila kita nak menjawab persoalan itu, kita kena insaf, kena betul-betul adil meletakkan sesuatu perkara. Jadi perkara pertama yang berkaitan dengan kemaslahatan tadi. Agama itu ditegakkan di atas maqasid. Yang kedua, dia balik kepada fitrah manusia. Manusia itu dilahirkan ma min mauludin yuladu 'alal fitrah. Tidak ada seorang pun, sama ada muslim ataupun tidak muslim, semuanya mengaku di depan Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah tanya, alastu bi rabbikum? Kita sendiri jawab, semua manusia jawab, qalu bala syahidna.
Kami jawab, semua kita. Semua kita jawab ketika kita berada di alam rahim. Bila Allah tanya kita, adakah aku ini Tuhan kamu? Maka kita menjawab, kita naik saksi. Syahidna. Kami naik saksi bahawa engkau lah, yakni Allah SWT adalah Tuhan. Tuhan sekalian alam yang menciptakan kami. Jadi itu fitrah manusia begitu. Bila fitrah manusia begitu, maka apa yang dianjurkan oleh Islam, oleh syarak, semuanya menepati fitrah manusia. Dan manusia secara asasnya mempunyai basic morality, yang kita panggil sebagai basic morality. Sebab tu kita pergi ke mana pun, bukan nanti negara barat, timur, barat, utara, selatan, semuanya ada basic morality. Maksudnya ada nilai-nilai baik yang diasaskan dalam masyarakat tertentu. Masyarakat Melayu pun ada benda yang tak boleh buat, ada benda yang boleh buat, yang kita panggil sebagai petua. Asalnya fatwa lah, kan? Tapi lah kali dia tukar jadi petua. Kalau macam ni kena buat macam ni, tak boleh buat macam ni. Itu semua basic morality lah. Begitu juga dengan masyarakat barat, masyarakat timur, Jepun. Sama lah. Anda pergi dengan Datuk Mufti, terkejut tengok. Kita ingat masyarakat barat yang hebat, rupanya di Uzbekistan lebih hebat daripada tu. Masyarakat Muslim. Boleh saja kebersihan yang cukup elok. Boleh tabik spring lah kita. Jadi bukan isu masyarakat. Di sini nak jawab dia. Bila syarak itu ditegakkan di atas maqasid, di atas kemaslahatan, semuanya baik, semuanya stabil untuk mendatang kestabilan, dan dia tidak bercanggah dengan fitrah manusia. Maka di mana? Bukan nak jawab, bukan nak bagi, bukan nak menyalahkan sesiapa. Bila Ustaz Riza tanya, kenapa dunia Islam tidak sebagaimana dunia barat? Cukup meraihkan kebersihan, cukup meraihkan kemuliaan, ihsannya kepada binatang dan alam. Tapi dia bukan isu siapa, kan? Bukan isu umat Islam itu, bukan isu Islam itu, tetapi isu umat Islam itu sendiri. Dia sebagai individu Muslim, dia sebagai keluarga Muslim, dia sebagai apa lagi, masyarakat Muslim, dia sebagai negara orang Islam. Hilang pedoman dia. Di mana pedoman yang sepatutnya? Sebab dia tak tahu, dia tak rasa bahawa syarak itu ditegakkan atas dasar kemaslahatan yang cukup besar. Kan yang anda katakan tadi, yang anda sebutkan tadi, meraihkan, melihat daruriyat, kepentingan asasi manusia, meraihkan kepentingan biasa manusia, meraihkan kemewahan, keperluan mewah manusia. Sebab manusia, kita semua manusia ada hajat-hajat tertentu dalam hidup. Ada masalah lagi kita, Ustaz Rizal? Boleh lagi lah? Boleh. Anda nak pergi kepada konklusi sedikit. Jadi bila kita nak kata salah siapa itu, tak ada lah. Salah diri kita sendiri lah. Kerana kita tidak mengambil mesej syarak itu dengan kadar yang sebenarnya. Kita tak ambil. Kan? Syarak kata jaga kebersihan. Kita tak ambil jaga kebersihan. Kan? Syarak suruh kita ihsan, kita tak guna. Macam-macam. Syarak suruh kita jaga alam. Semua itu syarak dah sebut. Rasulullah SAW dah sebut daripada awal sampai akhir hayat baginda Rasulullah SAW. Tapi kita hilang pedoman itu. Tapi adakah orang-orang yang maksudnya masyarakat barat yang bukan Muslim itu buat semuanya hebat? Tak juga. Tak juga. Sebab timbangan kita bukan timbangan barat, timur, utara, selatan. Timbangan kita satu je. Dan timbangan kita ialah syarak. Al-hasan ma hassanahu syarak, wal qabih ma qabbahahu syarak. Itu timbangan kita. Siapa pun buat, dunia mana pun buat. Kan? Dunia Islam kah, dunia bukan Islam kah, masyarakat barat kah, masyarakat, selagi mana dia bertepatan dengan apa yang telah diletakkan oleh syarak, maka kita terima. Kan? Bukan tasyabuh tu. Tadi petang tadi ada radio pasal tasyabuh, kan? Dia bukan tasyabuh. Tasyabuh pun benda yang baik, sebab dia fil khair wa syar. Bukan syar saja. Kedua-duanya dikira. Yang baik itu kita terima lah.
Masyarakat barat dengan kebaikan, dengan apa? Attitude mereka, kita tak tiru lagi ya. Kan? Jadi timbangan kita kena betul. Walaupun timbang dulu tak ubah kena, tapi timbanganlah kena betul lah kan, kena betul. Kaedah yang diletakkan oleh syarak itu sangat-sangat tepat. Al-Hasan yang dikira sebagai baik itu, sebab saya nak jelaskan bahawa bukan semua yang dibuat oleh masyarakat barat itu betul di sisi syarak, walaupun nampak elok kan. Dan bukan semua yang tak elok di sisi kita ini semuanya tak betul. Sebaliknya begitu. Jadi al-hasan ma hasanu syara' wal qabih ma qabbahahu syara'. Yang buruk itu apa yang syarak kata buruk. Jadi sebagai kesimpulan round pertama ini, kita nak ringkas, nak simpulkan bahawa bukan kita mencari salah siapa. Sekarang masanya untuk kita gabung tenaga untuk mengembalikan hakikat sebenar kefahaman masyarakat Islam terhadap isu maqasid ataupun terhadap isi kandungan maqasid syar'iyah ini, yang memang merupakan asas kepada tertegaknya syariat Islam ini sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, penjelasan yang sangat menarik yang boleh merungkai persoalan kadang-kadang bila kita ke masjid umat Islam, antara perkara yang sangat mendukacitakan keadaan kebersihan. Bila kita masuk ke tandas, kita kena ada kawalan keselamatan yang agak ketat. Kerana kita bila ada seorang sahabat saya, doktor, dia kata bila dia qada hajat, tangan atau kaki dia kena tahan pintu, kena kunci dipinjam. Jadi dan bila kita pergi malam-malam ataupun kadang-kadang lampu tak ada, kita nak pegang paip air, kita terpegang paip lain dan sebagainya. Ini kadang-kadang menjawab soalannya kerana kita hilang pedoman. Dan malam ini tuan-tuan kena duduk sampai habis kerana kita nak cari pedoman. Jika tuan-tuan balik sebelum habis, pedoman itu tidak penuh. Saya bahaya kan? Jadi saya nak balik kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Johari bin Mat, salah seorang tokoh besar di Kelantan dan juga jawatan kuasa fatwa di Perlis. Kita tengok dalam hadis Nabi sebut bahawa ada orang yang masuk ke dalam syurga kerana berbuat baik kepada kucing, dan ada wanita yang masuk ke dalam neraka kerana berbuat buruk kepada kucing. Kita baca juga dalam hadis Nabi menyatakan bahawa orang yang menuntut ilmu ini didoakan oleh semua makhluk, sama ada tumbuh-tumbuhannya, hatta hitan, sehinggalah ikan di laut mendoakan tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan berada di sini, ikan-ikan di lautan semua mendoakan kita sebagai penuntut ilmu. Alam dan penuntut ilmu sangat dekat. Kita nak minta sedikit ulasan daripada doktor tentang kenapa Nabi mengaitkan penuntut ilmu ini dengan kehidupan alam. Dipersilakan Fadilatul Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Terima kasih Ustaz Pengerusi. Rupa-rupanya pengerusi ni pilih orang tua juga. Di kanan pun bukan orang tua, tadi dia kata orang lama. Jadi nak balik ke kiri pun tengok orang lama juga. Tak apalah. Alhamdulillah. Kan itu bahagia juga orang lama ni didahulukan. Tuan-tuan sekalian, sebelum saya menjawab soalan tu, saya nak baca dua hadis. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradina hatta an-namlati fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimil khair." La yusalluna ala muallimin nasil khaira. Itu hadis yang pertama. Yang bermaksud sesungguhnya Allah, para malaikatnya
dan semua penduduk langit dan bumi berselawat sehingga semut di dalam lubang, ikan di laut berselawat kepada orang yang mengajar orang lain kebaikan. Ini untuk guru lah. Yang kedua ialah hadis yang disebut berhubung dengan Qubaisah. Qubaisah ini datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Ma jaa bika ya Qubaisah?" Apa yang mendorong kamu datang berjumpa aku, wahai Qubaisah? Qubaisah menjawab, "Saya telah tua, kabirat sinni, dan waraqqa azami, umur telah lanjut, tulang belulang telah lenguh. Fa ataituka litu'allimani ma yanfa'uni Allahu ta'ala bih." Aku datang berjumpa engkau, wahai Rasulullah, agar engkau mengajar aku perkara yang boleh memberi manfaat kepadaku yang diajarkan oleh Allah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Rasulullah menjawab, "Ya Qubaisah, wahai Qubaisah, ma marata bisyajarin bihajarin wala syajar wala madar illa astaghfarakallah illa astaghfaralak." Kamu tidak melewati batu di jalanan, pokok-pokok dan juga bangsal, kecuali semuanya memohon keampunan untuk kamu. Dua hadis ini merangkumi orang yang mengajar dan orang yang belajar. Kedudukannya sangat hebat, iaitu yang pertama, orang yang mengajar adalah orang yang mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah, para malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi, sehingga semut di dalam lubang dan ikan di air semuanya berdoa untuk orang-orang yang mengajar tadi, mengajar kebaikan kepada manusia. Ini satu anugerah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang yang belajar walaupun sudah tua, belajar ini tidak terbatas kepada umur. Rasulullah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Belajarlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi bila-bila masa pun, di mana-mana jua, kita perlu mengambil kesempatan untuk belajar. Dan orang yang belajar tadi bukan sahaja manusia yang akan mengajar mereka mendapat kebaikan, tetapi semua makhluk lain juga adalah berdoa dan memohon keampunan untuk mereka. Kerana itulah al-alimu wal muta'allimu syarikani fil ajr. Orang yang mengajar dan orang yang belajar sama berkongsi untuk mendapat bahagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi soalan yang ditanya kepada saya ada dua bahagian. Bahagian pertama ialah tentang belajar. Belajar ni penting, siapa pun kena belajar. Orang yang mengajar pun kena belajar. Apalagi orang yang telah belajar, sedang belajar, kena mengajar. Jangan sampai kita belajar tidak mengajar. Kalau kita belajar, kena mengajar. Dan setelah mengajar, kena belajar. Bagaimana orang nak mengajar kalau dia tidak terus belajar? Perlu terus belajar. Itu satu. Bahagian kedua ialah kita melihat bahawa alam ini, yang alam semuanya ini mempunyai hubungan rapat dengan manusia. Kalau kita tengok tadi dalam hadis yang pertama disebut oleh Tuan Pengurusi sebagai mafhumnya, ialah semua makhluk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mengajar. Ini hubungan ini ada dekat, dan kalau kita boleh memahami bahawa makhluk ini adalah semuanya hidup. Semuanya mengerti dan semuanya beriman. Tidak ada makhluk yang tidak beriman kecuali dua jenis sahaja, iaitu manusia, ada yang beriman, ada yang tidak, dan juga jin, ada yang beriman, ada yang tidak. Selain daripada kedua kelompok ini, semuanya adalah Islam. Dan kalau kita melihat
hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, antara lainnya sabbahallillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah semua makhluknya yang ada di langit dan juga di bumi. Apabila sebut bertasbih, maknanya muslim, maknanya beriman. Tinggal lagi kita sebagai insan tidak diberi pengetahuan oleh Allah untuk memahami bagaimana mereka bertasbih yang menunjukkan keimanan mereka. Wa in min syai' illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua makhluk ini bertasbih kepada Allah, namun kamu tidak memahami bagaimana mereka mengucapkan tasbih tersebut. Jadi dalam hubungan ini kita melihat bahawa alam sekitar yang ada di dalam hidup kita ini, tak kiralah apa sahaja, dia adalah makhluk yang perlu diberi perhatian dan dikawal dan dijaga. Apabila kita menjaga makhluk alam sekitar, maka sudah pasti kita akan terjaga diri kita. Ini adalah sebagaimana yang telah dihuraikan sebelum ini oleh teman-teman, oleh Dr. Abdullah dan juga Dr. Ikram, bahawa alam ini adalah diwujudkan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah sediakan alam semesta ini adalah untuk kegunaan manusia. Kita tengok bangunan yang besar untuk siapa? Untuk manusia. Kita tengok supermarket yang banyak barangannya untuk siapa? Untuk manusia. Jalan raya yang luas, panjang dari Perlis sampai ke Johor untuk siapa? Untuk manusia. Tidak ada untuk orang lain. Lembu kadang-kadang lalu juga di jalan raya tapi dibawa dengan lori. Tak ada itu aja. Ayam juga dibawa, tapi untuk manusia juga ayamnya. Tanam-tanaman untuk manusia. Tidak ada semuanya kecuali untuk diberi untuk manusia. Dilengkapkan untuk manusia. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu supaya manusia memberi keprihatinan yang tinggi untuk menjaga alam sekitar, untuk kepentingan manusia, untuk oksigen, untuk macam-macam. Dan kalau kita tengok sebagaimana disebut oleh Dr. Abdullah tadi, semua kita tahu peristiwa di Johor kan berlaku. Kenapa itu berlaku? Kenapa ianya berlaku? Sebabnya manusia tidak mempunyai keprihatinan untuk menjaga alam. Dan mereka hanya untuk mencari keuntungan semata-mata, tidak peduli orang lain. Akhirnya mereka juga yang juga susah untuk bernapas kalau orang itu tinggal di situ. Ikan mati, orang pun mati. Kerana itulah hubungan kita dengan alam ini sangat akrab dan sangat dekat, sehingga kita sebenarnya tidak dapat memisahkan diri kita daripada alam. Oleh kerana itu, maka kita sewajarnya sebelum orang lain memberi perhatian kepada alam, maka kita orang Islamlah yang memahami agama, yang diturunkan asas yang kuat iaitu Al-Quran dan Sunnah, sepatutnya lebih dulu menjaga agama. Benda yang ringkas atau perkara yang paling ringkas ialah sebagai contoh, Allah melarang kita mencemari alam, mengotori alam, talawusul al-bi'ah, pencemaran sekitar. Sebagai contoh mudah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang membuang najis atau membuang air kecil atau air besar di tempat bertakung. Itu seorang je dia larang. Tak boleh walaupun seorang. Ini buang toksik. Lagi dahsyat. Allah melarang, Rasulullah melarang orang membuang najis di tempat orang berteduh, atau di bawah pokok tempat orang berteduh, atau tempat orang bermain, atau tempat orang singgah. Dilarang. Ini menunjukkan kepada kita peri pentingnya penjagaan dan kebersihan itu diberi keutamaan di dalam hidup. Kalau kita melihat lagi, setiap orang yang akan menunaikan salat sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul mensyariatkan supaya orang itu bersih. Bersih bukan sahaja sekadar dirinya, pakaiannya, tetapi termasuk tempat salatnya.
Dan bersih tadi bukan lagi di segi fizikalnya dan segi zahirnya, tetapi juga hatinya yang utama. Kerana itu kalau kita memahami Islam dengan baik dan mengamalkannya, sudah pasti kitalah orang yang terbaik sebagaimana yang disebut oleh penceramah kita yang pertama tadi, Zakir Naik. Kitalah orang yang baik, orang yang hebat, orang terpilih. Namun dengan sebab-sebab kealpaan, kelemahan kita sendiri, maka kita berada dalam suasana yang tidak menggembirakan kadang-kadang. Ini sebab kita tidak mengamalkan agama kita. Saya rasa sekali itu Tuan Pengerusi, dan terima kasih. Terima kasih kepada Fadilatul Doktor Johari yang selaku panel kita yang ketiga. Jadi sekarang kita nak pergi kepada panel yang keempat. Panel yang keempat ini Dr. Sayyidul Amin merupakan wakil daripada Persatuan Muhammadiyah daripada Riau, Indonesia. Dan sekarang beliau berada bersama-sama dengan kita. Jadi kita nak dengar sedikitlah perkongsian, kerana Muhammadiyah ni satu persatuan yang sangat hebat. Dia ada daripada sekolah sehingga ke universiti. Dia ada hospital, ada macam kita katakan kerajaan jugalah. Cukup lengkap. Kita mungkin boleh belajar daripada kemampuan Muhammadiyah. Satu institusi yang merangkumi semua aspek pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kongsi sedikit pengamalan dalam Muhammadiyah berkait dengan isu penjagaan alam dari sudut syariat ni. Dipersilakan, mungkin ada manfaatnya untuk kita diperlis dan seluruh mereka yang menonton bersama dengan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang berbahagia para panel, ada Ustaz Abdullah Yassin, Ustaz Akram, Ustaz Johari Mat. Kalau Ustaz Akram tadi agak segan-segan berbincang, saya jauh lebih segan lagi. Sebab ketika saya belajar di UIA, saya menjadi pendengar dari Ustaz Abdullah Yassin. Yang paling pelik dengan Dr. Johari, beliau penyelia saya. Ini bercakap di samping gurunya agak susah sikit ini. Tapi ada perbezaan sikit antara Dr. Abdullah Yassin dengan Dr. Johari Mat dibandingkan 15 tahun yang lalu dengan sekarang. Kalau dulu mereka berdua ini agak muda, tapi malam hari ini jauh lebih muda. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Sebelum saya menjawab soalan tadi, saya ingin sedikit menjelaskan tentang Muhammadiyah. Sebenarnya saya ini yang terakhir bercakap. Saya tak tahu apakah saya termasuk asabiyah bin nafsi atau asabah bin nafsi atau asabah bi ghairi. Tak tahu ni. Pertubuhan Muhammadiyah itu didirikan di Yogyakarta pada tahun 1912. Tujuan pendirian dia sebenarnya 3. Yang pertama islah, yang kedua tajdid, yang ketiga mencegah daripada tansyiriyah, atau dalam bahasa kita disebut dengan kristenisasi. Islah itu rujuk ilal Quran was sunnah. Sebab bagi Muhammadiyah samalah dengan apa yang diajarkan Dr. Johari, Dr. Akram dan Dr. Abdullah Yassin. Dalam Islam ini kita boleh tasamuh dalam fikih, tapi kita mesti kokoh dalam akidah. Kalau masalah akidah, setitik ndak hilang, selangkah ndak surut, terbujur lalu melintang patah, esa hilang dua berbilang, biar putih tulang jangan putih mata, biar pecah di perut jangan pecah di mulut.
Itu kalau menyangkut masalah akidah. Makanya islah itu dalam bahasa orang putih dikatakan dengan purification. Harus jelas mana yang kafir, mana yang muslim, mana yang berakidah tauhid, mana yang musyrik. Sebab dalam Islam kita tak boleh tegak abu-abu dalam masalah akidah. Ini yang dikatakan pantun orang kampung Dr. Abdullah Yasin, Datuk Temanggung menanam padi, dijemur di atas semak. Kadang-kadang Islam tanggung, kafir tak jadi, entah di mana dia tegak. Itu masalah itu. Itu yang tak boleh. Itu. Dalam masalah akidah harus lurus. Maka saya setuju dengan apa yang dikatakan Dr. Abdullah Yasin. Ya, kita harus murnikan daripada syirik, bid'ah, khurafat. Itu. Kenapa syirik itu bahaya? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang maha dahsyat. Kenapa kezaliman yang maha dahsyat? Sebab syirik itu memperselekehkan Tuhan, mempermain-mainkan Allah, menduakan Allah. Kalau tuan-puan hadirin wal hadirat tak percaya menduakan itu tak sedap, cobalah datin, puan, makcik-makcik tidur malam hari. Di sebelah kita ada suami. Lalu ketika pukul 3 pagi kita bangun nak solat tahajud, suami kita mengigau. Dipanggil-panggilnya nama perempuan lain. Bagaimana perasaan makcik-makcik itu? Esok pagi ketika kita beri dia kopi, kita berikan dalam kopi itu racun tikus. Macam itu betul. Kenapa? Memang tak sedap diduakan itu. Ini yang dikatakan orang Melayu lama, limau manis tumbuh di paya, elok dibuat sampiran kain. Mulut manis kepada saya, tapi hati pada yang lain. Itu masalah itu. Jadi itu yang disebut dengan islah, purification. Yang kedua ada tajdid. Ini kita berbincang di luar masalah akidah dan ibadah. Kalau akidah dan ibadah jelas, al-aslu fil ibadah al-ittiba' wa tauqib. Al-aslu fil ibadah haramun, itu jelas itu. Terkecuali yang diperintahkan Allah. Tapi dalam masalah muamalat, masalah-masalah yang tahsiniyah tadi itu kita boleh berkreasi dan berinovasi. Yang ketiga, penyebab Muhammadiyah itu ditubuhkan adalah mencegah kristenisasi. Sebab pada waktu itu di Jawa, kristenisasi luar biasa. Orang-orang Belanda dengan berbagai macam cara mengkristenkan orang Jawa. Dan Muhammadiyah datang untuk mencegahnya. Tapi cara Muhammadiyah berbeza. Orang Belanda, orang Kristian buat sekolah, kita juga buka sekolah. Mereka buat hospital, kita juga buka hospital. Mereka buat tempat penjagaan orang-orang tua, kita juga buat. Artinya kita lawan mereka dengan yang lebih baik. Gitu. Dalam Muhammadiyah, ajaran Islam itu pada hakikatnya terdiri daripada 5 pemahaman. Ketika kita bincang Islam, Islam itu pada hakikatnya ada 5 pemahaman. Yang pertama yang mesti ada dalam minda kita, Islam itu adalah ilahiyah. Dia produk Allah Azza wa Jalla. Kerana dia produk Allah, Tuhan yang maha sempurna, maka ajaran Islam itu pasti sempurna. Yang tidak sempurna siapa? Penganut ajaran Islam itu yang kadang-kadang tidak mengikuti ajaran Islam. Ini yang ditulis oleh salah seorang cendekiawan Mesir, Arsif Sakelan itu. Dia menuliskan satu buku yang sangat masyhur, Limaza ta'akharal muslim wa taqaddam ghairuh. Kenapa orang Islam itu mundur, orang yang selain dia maju? Penyebabnya karena orang Islam itu meninggalkan ajaran agamanya. Saya tadi cerita tentang Barat, Ustaz Akram bincang tentang Barat. Saya setuju itu. Ketika saya jalan-jalan ke Perancis, saya tengok sungai di Perancis itu bersih. Kalau saya bandingkan dengan Sungai Kelang yang ada di Kuala Lumpur, itu sakit kepala kita membandingkannya. Saya tengok orang banyak minum, banyak merokok macam-macam di tepi sungai itu. Tapi sungai itu bersih. Saya tanya dengan kawan yang lama di Perancis, kenapa
sungai di Perancis ini bersih. Padahal ramai orang yang mabuk, ramai orang yang merokok, tapi tak nampak botol-botol di sungai. Apa kata dia? Yang membuat hati saya terhenyuh sedikit. Katanya, di Perancis ini orang mabuk itu masih membuang sampah pada tempatnya. Di Perlis ini yang membuang sampah merata-rata, itu orang mabuk atau orang waras? Artinya orang mabuk di sana lebih waras dari orang waras di sini. Itulah. Jadi begitu betul ajaran Islam itu. Kalau kata orang Melayu, kita ini macam memaga pokok kelapa yang condong. Batang di kita, buah di orang. Islam itu milik kita, tapi seringkali yang mengamalkannya adalah orang lain. Itu. Yang kedua, ajaran Islam itu bersifat insaniyah. Apapun yang diperintahkan Allah itu pasti baik untuk manusia. Apapun yang dilarang oleh Allah itu pasti buruk untuk manusia. Kenapa? Sebab Allah yang menciptakan manusia. Maka Allah lah yang paling tahu apa yang dikehendaki oleh manusia. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Dr. Akram itu. Yang baik itu baik menurut syariah. Yang buruk itu pasti buruk menurut syariah. Bukan berdasarkan falsafah-falsafah yang lain. Harus rujuk kepada syariah. Tidak ada ajaran di dunia ini yang mengajarkan hal-hal yang sangat detail berbanding dengan ajaran Islam. Tak ada. Saya pernah membawa student saya pergi praktik di gereja. Dari universiti dah saya cakap, tolong jangan banyak soal. Kalau kita banyak soal, esok kita tak boleh diizinkan datang kemari lagi. Tapi student kan tak boleh dilarang. Dia tanya macam-macam. Pak Pendeta, kalau dalam Islam masuk ke tandas ada caranya, keluar dari tandas ada caranya, tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya. Dalam agama Kristian macam mana? Macam-macam dia tanya. Pendeta tak boleh jawab. Ketika saya nak balik, pendeta tanya saya, Ustaz, betul itu dalam Islam masuk tandas keluar tandas diajar caranya? Betul, saya bilang. Dalam agama Kristian macam mana? Dia tersenyum. Dia bisik ke telinga saya, masa urusan masuk tandas Tuhan juga ikut campur. Macam itulah kan. Jadi Islam itu luar biasa gitu. Dia sangat detail gitu. Bersin. Ada ajaran agama lain yang mengajar macam mana cara bersin? Tak ada. Ketika kita acim, kita disuruh baca Alhamdulillah. Kalau ditanya kenapa baca Alhamdulillah, jawapan standard biasanya kerana ketika kita bersin itu macam-macam bibit penyakit keluar dari lang, dari mulut, macam-macam. Tapi kalau ditanya, berapa kekuatan angin yang keluar dari mulut ketika orang bersin? Kita tak menyelidiki, orang barat yang menyelidiki. Ketika kita bersin, acim, itu kekuatan udara yang keluar dari mulut dan hidung sama dengan kereta selaju 100 km sejam. Maknanya begitu kita bersin, banyak bibit-bibit penyakit yang ada di lang, di tekak, di mulut, di hidung, dia akan tercampak keluar. Kita sehat tanpa perlu makan antibiotik. Wajar tak kalau kita baca Alhamdulillah? Wajar. Maka orang yang mendengar disuruh menjawab Yarhamukallah. Kita jawab lagi Yahdikumullah sampai habis. Begitu hebatnya ajaran Islam. Tapi saya pernah malu itu ketika saya cakap dengan kawan saya di Jakarta, dia ketawa. Dia kata, Saidul Amin, manfaat bersin yang saya rasakan itu jauh lebih hebat dari yang awak rasakan. Kenapa saya katakan? Dia kata pada saya kerja kat Jakarta. Orang tua saya duduk kat Bandung. Ujung minggu saya pulang balik. Itu dalam 4 jam dulu naik bas. Suatu hari saya sangat letih. Saya beli tiket bas, saya duduk di ujung, saya tertidur. Ketika saya bangun, bas dah berjalan. Saya tengok ada perempuan lawa di sebelah saya. Dia diam, saya diam. Walaupun hati remuk redam. Ana la abda, hiya la tabda. Macam mana ini? Entah kenapa, saya tengok dia perempuan baik, saya pun laki-laki baik. Entah kenapa, saya bersin. Acim, Alhamdulillah. Perempuan tu jawab, Yarhamukallah. Saya jawab lagi, Yahdikumullah sampai habis. Gara-gara bersin, kami boleh berkenalan. 4 bulan kemudian, perempuan yang jawab bersin saya itu rasmi menjadi isteri saya, kata. Jadi pakcik makcik tuan puan yang kepingin menikah lagi, coba bersin-bersin dalam bas.
Begitu betul Islam itu humble but meaningful. Apa yang dikatakan Islam itu sangat sederhana tapi penuh dengan makna. Itu. Saya baliklah ke, kalau diceritakan panjang sangat nanti. Saya balik ke soalan tadi itu kan. Muhammadiyah dalam hal alam sekitar ini, dia punya majlis tersendiri yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan majlis lingkungan hidup. Dalam bahasa kita disebut dengan majlis alam sekitar. Kenapa perlu majlis itu? Sebab berbincang tentang alam sekitar itu merupakan perbincangan terhadap ajaran Islam. Islam itu sangat memperhatikan tentang alam sekitar. Seperti yang dikatakan oleh Ustazi wa Habibi, Dr. Johari Mat, buang air saja harus ada tempatnya. Bahkan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, kalaulah kita tahu esok dunia nak kiamat, sementara di tangan kita masih ada benih pokok kayu, tanam juga benih itu. Maknanya apa? Islam itu mengajarkan kita untuk menanam pokok sampai hari kiamat. Tapi kenyataannya di dunia Islam terbalik. Bukan menanam pokok sampai hari kiamat, tapi menebang pokok sampai hari kiamat. Kan berbalik itu. Apa yang diajarkan Islam dengan apa kenyataannya kan berbeza. Dari majlis lingkungan hidup ini, majlis alam sekitar ini, kita menghasilkan beberapa buku. Yang pertama, fikih bencana. Fikih bencana. Kenapa fikih bencana ini penting? Sebab dalam kondisi bencana, dalam kondisi darurat, itu banyak hal yang terjadi yang tidak terjadi dalam keadaan yang biasa. Ketika tsunami, jumlah mayat yang terapung di air itu lebih banyak daripada orang yang akan mengurus mayat. Dibiarkan dia busuk. Apakah dalam kondisi seperti itu mayat mesti juga dimandikan? Mayat mesti juga dikapani. Sementara kain kapan entah di mana, air untuk memandikan entah di mana, memandikan satu-satu susah. Apa kuburannya juga sebuah atau kita boleh buat kuburan massal? Ini kan perlu ijtihad. Ini perlu ijtihad. Dan itu ada dalam fikih bencana itu. Banyak kaedah yang kita ceritakan di situ, ad-darurah tubihul mahzurah, al-musaqqah tajlibut taysir dan lain sebagainya. Sebab kalau dalam kondisi yang normal ada jenazah, ya kita lakukan secara normal. Kita mandikan, kita macam-macam. Tapi kalau jenazah yang dah hampir busuk dan jumlahnya banyak, macam mana nak mandikan? Mandikan jenazah ini dokter dengan mandikan orang hidup berbeza. Kalau orang hidup kita mandi keras-keras tak ada masalah. Kalau jenazah kita mandi keras-keras, kalau dia bangun macam mana? Kan susah kita dibuatnya, itu masalahnya kan. Itu. Jadi ini memang memang luar biasa, itu disebut dalam fikih bencana gitu. Lalu apa penyebab bencana? Bagaimana hukum orang yang menimbulkan bencana? Seperti yang dikatakan Dr. Johari Mat, orang yang sengaja membuang toksit macam-macam, macam mana itu? Itu ada dalam fikih bencana. Kemudian Muhammadiyah juga membuat kitab fiqh lain yang disebut dengan fiqh asap. Kalau kita di Malaysia disebut dengan jerebu. Itu. Karena di Indonesia sering berlaku kes-kes jerebu ini. Bagaimana hukum membakar sampah, membakar tanaman yang itu boleh merosak alam semesta. Itu dikaji dalam fiqh asap tersebut. Jadi itu yang banyak dilakukan oleh Muhammadiyah. Di samping anak-anak muda kita juga suruh untuk menanam hutan-hutan yang dah kering, macam-macam lah. Itu banyak kita apakan. Tapi kerana waktu dah habis, mungkin kita akan bincangkan lebih lanjut pada sesi yang berikutnya. Saya sediakan kepada pengurusi majlis. Terima kasih kepada Dr. Saidul Amin di atas penerangan yang sangat baik dan petua-petua yang sangat menarik, yang insya-Allah akan kita jadikan panduan dan teladan. Jadi saya nak terus balik daripada Indonesia, kita terus ke Indonesia juga. Ya, kan? Lintas langsung Pak Prabowo kan.
Kita nak tanya sikit dekat Dr. Abdullah. Lepas daripada Ramadan kita akan masuk musim haji. Dalam ibadat haji, antara larangan ihram yang saya ingat berkait dengan alam, kita ditegah untuk membunuh apa-apa binatang, memotong apa-apa pokok, mencabut sebarang tumbuh-tumbuhan dalam kawasan tanah haram. Ini satu benda yang saya ingat berkait juga dengan apa yang kita bincangkan. Dan mungkin saya nak bagi peluang, tadi pantun sudah dijual, mungkin ada pantun nak dibalas kan. Dipersilakan untuk pusingan yang terakhir ini bagi Ayahanda Dr. Abdullah untuk mengulas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita mendengar dari rakan-rakan ahli panel beberapa perkara yang berkaitan dengan maqasid syar'iyah, sampailah kepada pertanyaan ibadat haji dikaitkan dengan larangan khasnya ketika memakai ihram berburu atau membunuh binatang dan mencabut rumput-rumputan atau pohon-pohonan. Hadirin dan hadirat, bila kita hubung kaitkan bahawa maqasid syar'iyah terbagi kepada daruriyat, tahsinat, hajiat dan tahsinat. Daruriyat iaitu sesuatu yang kita sangat perlukan dan kita tidak akan sempurna, boleh binasa bila kita tidak mengamalkannya, iaitu makan. Sebagai contoh, makan. Kalau tak makan, kita mati. Oleh sebab itu, makan adalah suatu kemestian. Bukan maknanya hidup untuk makan, tapi makan itu untuk kelangsungan hidup. Sehingga terhadap perkara-perkara yang haram pun, bila boleh membawa kematian, yang haram jadi halal. Disebabnya firman Allah tentang wala tulqu biaidiakum illa tahluka, jangan kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Kita selalu hubung kaitkan dengan arak, dadah, rokok. Rupanya bukan hanya itu saja. Kamu telah campakkan dirimu dalam kebinasaan, termasuk kita tidak makan walaupun perkara itu haram. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan ke atasmu makan bangkai, darah dan daging khinzir. Famanitur, barang siapa yang darurat mesti makan, boleh baginya makan selagi dia tidak mau dan tidak berlebih-lebihan. Oleh sebab itu, kebolehan makan bangkai, kebolehan makan darah, kebolehan makan daging khinzir, karena tidak ada makanan yang lain yang jika daging khinzir, bangkai dan darah tidak dimakan, kita lalu mati. Kita juga termasuk dalam kategori awak telah campakkan dirimu dalam kebinasaan. Kita selalu kaitkan, jangan campakkan dirimu dalam kebinasaan karena merokok. Saya tidak bermaksud menafikannya, itu betul. Tapi pemahamannya bila dikaitkan dengan ad-daruriyat, kita mesti makan walaupun benda itu haram. Tapi dengan dua syarat. Pertama, tak mau. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan.
Ketika di padang pasir tak ada makanan lain kecuali yang muncul anak tikus dari lubang padang pasir. Ambil saja makan. Ibu-ibu dan bapa kata geli. Sekarang karena habis makan, coba dah 2 minggu tak makan. Maksudnya boleh dimakan. Ini yang disebut dengan ad-darurat tubihul mahzurat. Bila dah sampai ke peringkat emergency, yang tak boleh hukumnya jadi boleh. Jadi darurat itu makan. Dan selalu ulama maqasid syariah membuat contoh. Berburu binatang itu adalah termasuk tahsinat. Maaf, hajiat. Kalau tadi darurat makan, maka berburu binatang itu termasuk apa tadi? Hajiat. Kita berhajat. Kita berhajat memburu supaya boleh makan daging yang fresh. Tapi tidaklah sampai membinasakan hidup kita bila tidak berburu. Kebolehan berburu itu bukan daruriat, tetapi dia adalah hajiat. Kita berhajat. Tetapi hadirin dan hadirat, berburu ketika ihram, dia bukan hajiat. Dia adalah dilarang oleh agama. Kita kena ingat ya, maqasid syariah dia hanya dalam hal-hal muamalat, bukan dalam akidah, bukan dalam ibadat. Betul tak ibadat haji atau umrah yang mesti ihram itu adalah ibadat? Betul tak? Ibadat. Ibadat tidak boleh ijtihad. Al-aslu fil ibadah al-ittiba' lal ibtida'. Apa rahasianya? Larangan berburu ketika ihram hanya Allah yang tahu. Akal kita tak mampu. Sebagaimana subuh mengapa 2 rakaat, zuhur asar dan isya 4 rakaat, mengapa maghrib 3 rakaat, kita tak tahu rahasianya. Begitu kata Allah, begitu kita ikut. Oleh sebab itu, apabila dalam ihram dilarang kita berburu, tapi ingat ya, dalam Al-Quran disebut yang dilarang itu hanya berburu binatang-binatang darat. Tidak dilarang memancing binatang-binatang laut. Binatang darat pun dikecualikan, kecuali binatang-binatang yang boleh memudaratkan, seperti ular, seperti kalajengking, itu boleh. Nah, bila ditanya pula bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan, Ustaz, bila dicabut? Hadirin dan hadirat, sebenarnya mencabut tumbuh-tumbuhan dalam ihram tidak dilarang. Larangan hanya karena tumbuh-tumbuhan itu berada di tanah haram. Bukan hanya larangan itu oleh orang yang sedang pakai ihram, orang yang tidak memakai ihram pun tak boleh mencabut tanam-tanaman. Dan apabila orang ihram atau tidak ihram mencabut tanam-tanaman, tidak ada fidyah, tidak ada yang disebut dengan dam, tidak ada yang disebut dengan kafarat. Kesalahan mencabut tanam-tanaman di tanah haram karena tanah haramnya. Oleh sebab itu, bila mencabut tanam-tanaman di Arafah, boleh tak? Boleh, sebab Arafah bukan tanah haram. Tapi di Muzdalifah, tetapi di Mina, di Mekah sendiri, itu yang tak boleh. Dan cara untuk mengatasinya, tobat saja dan tak perlu bayar dam. Hadirin dan hadirat, sedikit tambahan. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh ustaz kita tadi dari Muhammadiyah, bahawa prinsip utama Muhammadiyah adalah ilahiyat. Ilahiyat maknanya ketuhanan.
Yang menentukan baik dan buruk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Betul tak Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui? Betul tak Allah Subhanahu wa taala Maha bijak? Oleh sebab itu segala ketentuan Allah yang dipanggil dengan syariat itu semuanya membawa kebaikan dan sedikit pun tidak ada yang membawa perkara-perkara yang buruk. Atas dasar itu suka saya beritahu khasnya kepada orang Perlis, kalau dulu saya pernah kirim tafsir Al-Quran 1 sampai juzuk yang ke-6, nah yang terbaru ini saya telah buat 2 buku lagi, produk yang terbaru. Pertama juz yang ke-30, lebih tebal daripada setiap juz, iaitu lebih kurang 500 muka surat. Dan yang kedua, ini juga sangat penting, dan untuk kita di Malaysia saya lihat sangat kurang dipelajari topik ini, iaitu Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna yang lagi mustahak, lagi penting sebab dia mengenal Allah. Saya namakan mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Itu 2 kali ganda daripada juz Amma, lebih kurang 900 muka surat. Insya-Allah penduduk Perlis khasnya saya usahakan kalau ada persetujuan nanti dari pengerusi Masjid Alwi seperti dulu, saya usahakan untuk dapat sponsor walaupun tidak keseluruhannya. Kita boleh supply untuk masyarakat di Perlis sehingga kita lebih kenal siapa itu syariat. Syariat itu syariat. Yang menetapkan syariat siapa? Allah. Itu sebabnya kita selalu dengar slogan awwaluddin ma'rifatullah. Betul tak? Awal agama adalah mengenal Allah. Kalau kita kenal Allah, bagaimana dia? Kita akan terasa betapa kecil dan kerdilnya kita. Oleh sebab itu tiada peluang untuk kita sama sekali untuk menentang ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah yang dipanggil dengan syariat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Doktor. Nampaknya kita telah sampai kepada penghujung perbincangan kita, dan saya telah mendapat isyarat yang jelas daripada urus dia untuk kita menangguhkan forum perbincangan kita pada malam ini, kerana dia telah mencapai hari Sabtu. Sebab kita punya forum hari Jumaat, jadi dia nak pergi pada hari Sabtu dah. Jadi saya ingat tak bolehlah kita dah lajak pada hari Sabtu, sebab hari Sabtu dia mula dengan kuliah subuh, bukan forum. Jadi saya mohon maaf sekiranya perbincangan ini tidak sampai kepada maksudnya. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan tadi memberikan pencerahan tentang prinsip syariat dalam menjaga alam. Dalam pertemuan yang lain nanti kita mungkin akan boleh bincang dengan lebih panjang dan lebar. Terlebih terkurang kita memohon keampunan kepada Allah dan kita tangguh forum kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi, dan kita jumpa lagi insya-Allah esok dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Jazakumullah khair dan jumpa lagi.